hak sebenarnya, hak dia nak ceritanya, iaitu kalau persetubuhan itu berlaku tanpa keluar air mani. Tak kira lah lama ke, sebentar ke, atau apa-apa sebab ke, tak kira lah, asalkan tidak keluar air mani. Adakah mewajibkan mandi janabah atau tidak? Itu masalah hukum. Dulu kita nak cerita maksud Imam Bukhari ni. Imam Bukhari mula-mula sekali dia mari dua, yakni ada dua golongan, ada dua pendapat dalam masalah ni. Walaupun pendapat ia mengatakan kena mandi kok mana-mana pun, kena mandi junub, mandi janabah juga walaupun tak keluar air mani. Sama ada air mani lelaki ataupun hak perempuan, tak kira lah hak mana tak keluar lah. Hak mana yang tak keluar tu tak kena mandi lah. Hak keluar tu kena mandi lah. Itu asasnya. Keluar atau tidak keluar air mani. Perkara ini boleh berlaku, boleh berlaku dengan seseorang itu melakukan iksal, misalnya dipanggil dalam istilahnya iksal. Iksal itu yakni dia mengeluarkan, lelaki lah, si suami ni mengeluarkan kemaluan dia daripada kemaluan perempuan. Dia keluarkan kerana ada apa-apa kerja ke, dia berhenti lah. Dia berhenti, tak tahulah apa sebabnya, tak caralah waktu tu. Asalkan berhenti tak keluar air mani. Seperti yang berlaku kepada seorang sahabat Nabi SAW. Dalam Bukhari ini pun ada sebut. Dulu kita sudah jumpa dah. Itban bin Malik. Nabi pergi ke rumah dia cepat-cepat. Panggil dia pun terkejutlah. Dia keluar dalam keadaan berpeluh. Nabi SAW pun kata, barangkali kami telah membuatkan kau bergaduh. Dia pun mengaku. Hak Nabi teka tu, kira-kira hak Nabi kata tu betul lah. Dia pun kata betul lah, kata dia. Kesialah Nabi kata kepada kamu mengganggu. Tapi semula kalau berlaku begitu, kamu hanya perlu berwuduk saja, tidak perlu mandi. Wuduk saja. Kamu basuh kemaluan engkau, berwuduk saja sudah cukup, tidak perlu mandi. Itu salah satu contohlah orang yang berhenti sebelum keluar air mani. Ya, Nabi SAW kata lagu tu. Ini jelas menunjukkan bahawa jika berlaku begitu, tak kena mandi. Tak kena mandi. Imam Bukhari buat mari dalam bab hak mula-mula ni menunjukkan kena mandi. Hak yang kedua, beberapa hadis tu, cerita tentang sahabat itu yang menunjukkan tak kena mandi. Yang ni ada dua pendapat, dua golongan di sini. Biasanya kalau kita tengok dalam kitab-kitab hadis ni, hak lagu ni, cara lagu ni, sama ada Imam Tirmizi ataupun Imam Abu Dawud buat lagu ni. Imam Bukhari tak buat gitu. Skala Imam Bukhari ni dia royak hak dia lah. Dia tak royak hak dia kena. Bagi dia ijtihad dia lagu mana, dia royak tu. Soal lagi dia tak akan cerita dah lah. Nak tahu waktu lain. Kalau ada pun dia isyarat dalam bab yang sama, dia isyarat kepada khilaf tu, yakni dia tidak buat keputusan. Dia tidak kata ganda-ganda, kalau gini, dia tidak kata. Dia hanya menggantungkan tajuk dia tu. Lepas tu dia mari hadis. Itu cara dia. Dia tidak akan sebut hukumnya. Itu nak menunjukkan khilaf. Kalau dalam kitab Bukhari ni dia buat gitu. Jarang dia sebut gini. Dia bagi dalil bagi golongan yang pertama misalnya. Lepas tu dia bagi dalil dengan buat bab suku untuk golongan kedua pula. Jarang. Hak biasa melakukan begini Imam Tirmizi dalam Sunan Tirmizi dia, ataupun Imam Abu Dawud. Hak biasa buat lagu ni. Imam Bukhari jarang. Ini salah satulah tempat yang Imam Bukhari melakukan begitu.
Dia nak ceritanya hak khilaf tu ke dia? Khilaf hak tadilah. Kena mandi junub ke tidak? Kalau mengikut orang hak kata kena mandi junub tu kan, kena mandilah. Kalau dengan basuh saja, dengan ambil air semaya saja, lepas tu pergi semaya, tak jadilah, tak sah. Tak sah lah semaya. Tapi bagi golongan yang kedua yang mengatakan boleh, sekadar batal air semaya dia, kalau dia ada air semaya. Lepas tu dia sudah terkena kekotoran. Kekotoran hak hak dia sendiri. Mungkin kita kata keluarlah air mazi. Air mazi tu semua ulama kata najis kan. Kita sudah bincang dah, sudah jumpa dah bab-bab dia ni. Sama ada air mazi perempuan ke, air mazi lelaki ke, najis, kotor. Bila dia melakukan persetubuhan, kira-kiranya akan ada lah hak tu. Dan dengan keluarnya air mazi itu tidak mewajibkan mandi. Yang mewajibkan ialah wudu. Yang batalnya air semaya. Mandi tak kena. Kalau sekadar air mazi tu keluar dah. Hak ni hak kata kena mandi ni kalau air mani. Ni air mani dia kemudian kan. Jadi hak sebelum pada tu air mazi tu keluar, hak tu dia suruh basuh tu. Sebab najis. Lepas pada tu bila sudah suci dah daripada tempat yang kena najis itu, ambil air semaya lah untuk semaya. Ambil air semaya untuk semaya. Bagi golongan kedua, kalau dia kata kalau sekadar tu yang berlaku dan tidak keluar air mani, sekadar tu je lah, sah dah semaya dia tu. Tapi hak mana hak lebih kuat? Hak mana hak lebih kuat? Dan Imam Bukhari duduk alik mana? Itu satu perkara yang kedua yang kita nak tahu. Sebabnya seperti sebelum-sebelum pada ni pun hak sudah ikuti lama tu, dia tahu dah lah, biasa dah lah dengan cara Imam Bukhari ni. Dia nak cerita pendapat dia, selain daripada nak cerita hukum hak orang lain, pandangan orang lain, hak dia, hak tu utamanya ijtihad dia. Dan bagaimana seseorang itu berijtihad mengeluarkan hukum, ambil hukum daripada nas ni, sama ada daripada Quran ataupun hadis, ni lagu mana cara dia nak ajar hak tu. Kalau kita tengok dari segi ramai hak kata kena mandi walaupun tak keluar air mani, maka hak lebih ramainya hak ni, hak yang pertama, hak kata kena mandi. Itulah pendapat jumhur ulama, orang panggil majoriti ulama. Imam-imam pak mazhab pun kata lagu tu. Imam Malik, Abu Hanifah, Syafi'i, Ahmad kata lagu tu, yakni kena mandi. Bila mandi tidak perlulah basuh dulu. Tengah-tengah mandi tu, seperti yang kita sudah belajar dah sebelum pada ni. Bila mandi kiranya basuh semua tu, tak payah ambil air semaya, tak apa dah. Bila mandi air semaya tu masuk sekali dah, sudah memadai. Kalau dia ambil air semaya seperti yang kita sudah belajar tu, itu baguslah, sunnah Nabi. Kalau katakanlah tak ambil air semaya pun, bila mandi sudah boleh dah untuk dia semaya. Itulah pendapat kebanyakan ulama. Tapi ada juga yang mengatakan tak kena mandi, hanya yang kena seperti tadi, basuh, cuci, hak mana-mana kena lah, tidak semesti pada kemaluan. Kalau nak guna kain yang sama, kalau kena, kena basuh lah, tepat hak kena tu. Kalau tidak yakin tepat mana hak kena, boleh jadi kena semua, basuh semua kain tu. Begitu juga bahagian anggota yang lain, di paha ke, di betis ke, di mana kau tak kira lah, kena basuh lah hak bahagian hak kena tu. Lepas pada tu, kalau nak semaya, ambil air semaya. Kalau tidak nak semaya, tak perlu ambil air semaya tu. Bahkan basuh tu pun tidak wajib lagi. Kalau tidak nak semaya, tak basuh pun tak apa, kalau nak tidur gitu. Itu kita sudah belajar dah semua tu sebelum pada ni. Kalau nak tidur tu pun tak apa. Tapi lebih baik kalau seseorang itu basuh dan ambil air semaya, lepas tu tidur. Itulah yang kita belajar baru ni, minggu lepas. Lebih baiknya gitu.